Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kali ini cikgu akan sambung video part 2. Okay, video cikgu part 2. Jadi, mana-mana soalan dekat apa ni yang dibincangkan dekat part 1 tu, yang belum cikgu bincang tu. So, tolong siapkan tolong buat latihan. Buat MMaths ni memang kena banyakkan latihan. Okay, soalan-soalan yang cikgu bincangkan ni, semua cikgu ambil daripada buku teks form 4 buku teks MMaths form 4. So mana-mana latihan lain yang cikgu tak ambil tu, yang cikgu tak bincangkan tu, tolong buat. Okay. Habis soalan buku teks, so sambung dengan soalan daripada mana-mana buku latihan lah. Okay. So tolong buat. Buku teks tu tolong pastikan awak buat semua soalan yang ada dalam buku teks tu. Buku teks tu bagus tu. Okey, nombor 1, tengok soalan. Fungsi G ditakrifkan oleh G, okey, tengok ni tanda-tanda dia tulis macam ni. Kalau dia tulis dalam bentuk macam ni, kalau untuk memudahkan kita kan, untuk pengiraan, so tolong tulis dalam bentuk ni. Gx sama dengan 3 tambah 6 per X tolak 1. Okey. So tulis dalam bentuk ni. So senang kita nak masukkan ni lah objek, image dia, okey. Jadi tengok soalan A. Cari image, dia tengok soalan ni. Cari image bagi negatif 5, negatif 2 dan 1/2. Okay, kita buat dulu yang negatif 5 ni. Okay, so tengok soalan. Dia suruh kita cari image. Maksudnya image ni kita tak tahu apa. Image tu nilai Y. So Y tu kita tak tahu apa. Bagi negatif 5. Jadi negatif 5 ni adalah objek kita. Ataupun nilai X. X dengan objek tu benda sama lah. Okay, so mana nak gantikan negatif 5 ni? So kita akan gantikan dekat sini. So ni objek ni. Apabila X ni kita gantikan dengan negatif 5, so dekat sini akan diubah sekali. Jadi negatif 5. Ibaratnya, cubit per kanan, per kiri terasa. Macam itulah ibaratnya. So negatif 5 kat sini. So objek ganti kat sini. Ni objek dia tapak objek ni. So objek negatif 5 sama dengan 3 tambah 6 per X, ganti dengan negatif 5, tolak 1. So barulah boleh kira ni. 3 tambah 6 per negatif 5 tolak 1, negatif 6. Siapa-siapa yang tak boleh nak kira manual tu, tekan je lah calculator. Okay, susah apa, senang je. So 3 tolak 1 dapat 2. So kat sini awak boleh tulislah G negatif 5 sama dengan 2. Tengok cara cikgu tulis ni. So ini adalah punya objek, image dia ialah 2. Jangan tertukar ni. Ni benda ni tak sama ni. Nanti tengok macam mana ni. Negatif 5 sama dengan 2. Bukan negatif 5 sama dengan 2. G negatif 5 sama dengan 2. Apabila objek dia ialah negatif 5, Y dia ialah ataupun image dia ialah 2. Okay, kena tahu tu. Okay, so selesai objek negatif 5. Okay, seterusnya objek negatif 2 pula. Ni nilai X ni. So, gantikan. Kan kita ada fungsi kita tu, G, X. X tu gantikan dengan negatif 2 pula. So, negatif 2 sama dengan 3 tambah 6 per negatif 2 tolak 1. Okay. Guna fungsi ni. Rujuk kat situ. So, G negatif 2 sama dengan 3 tambah 6 per, ni. Tengok, nampak tak? Ni objek cikgu tukar ni. Jadi, negatif 2. So, bolehlah kira 3 tambah 6 per negatif 2 tolak 1, negatif 3. So, 3 tambah negatif 2. 3 tolak 2, 1. So, boleh tulis 3 negatif 2 sama dengan 1. Apabila objek dia ialah negatif 2, image dia ialah 1. Apabila X dia negatif 2, Y dia ialah 1. Okay. Dan seterusnya. Ini yang 1/2 tu boleh buat sendirilah. Cuba test. Test diri awak, diri awak sendiri, tengok dapat tak jawapan tu. So kat sini cikgu bagi jawapan je lah. G, ni cikgu kalau awak nak buat latihan tu, pause lah video ni, video cikgu sekejap. Nanti lepas dah buat latihan tu, play balik, and then tengok jawapan. Jawapan ni berapa? G 1/2 sama dengan negatif 9. Okay? Jawapan pun ada dalam buku teks awak tu. Boleh check.
Okey, itu cikgu tinggal G 1/2 tolong buat latihan tu dapat tak negatif 9 tu. Okey, dan seterusnya cikgu nak buat soalan B pula. Okey, tolong tulis tolong tulis. Nanti senang nak rujuk untuk akan datang. Okey, so next. Soalan B. Diberi imej bagi B ialah 2B. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. Okey. Diberi imej bagi B. B ni apa? 2B tu apa? Diberi imej bagi B. So B ni objek. Imej dia ialah 2B. Diberi imej bagi objek B ialah 2B. So 2B ni ialah imej. Kalau buat soalan, jawab soalan ke dalam exam ke apa, latihan ke, tulis. Buat bulat-bulat macam cikgu ni. Nanti bukan apa ni, bukan apa, cikgu takut careless. Maths ni memang famous dengan careless ni. Bersepah-sepah nanti careless tu. So sayang markah sayang. Bukan kita tak tahu buat. Kita tahu buat tapi disebabkan careless, careless tu bahaya. Boleh turun grade daripada sepatutnya dapat A dapat B. Sepatutnya dapat B boleh dapat C. Sepatutnya boleh lulus boleh gagal. So sayang markah tu. Okay, so kita buat. Mana nak gantikan B ni? B tu ialah objek. Kat mana nak gantikan objek? Dekat X. Okay, so gantikan G, B sama dengan 3 tambah 6 per B tolak 1. Itu objek kan? So image nak letak mana image? Image, ingat pesan cikgu, letak je dekat belakang ni. Okay? So kira yang ni je. Macam mana nak kira? Ini algebra. Untuk student admit, algebra kena strong kalau belum strong algebra, tolong buat latihan banyak. Tolong kukuhkan algebra dulu. Okay? Penting, benda penting dalam algebra, dalam maths ni. Setiap topik akan jumpa dengan algebra. Okay, 2B tolak 3. So dekat sini baru boleh pindahkan dia. 6 sama dengan 2B tolak 3. Ni kalau asal bahagikan dia darab. So siapa yang darab tu 2B je ke? Bukan So satu geng ni. 2B tolak 3 tu didarabkan dengan B tolak 1. So 6 sama dengan, ini kembangkan 2B kuasa 2. 2B darab negatif 1, negatif 2B. Negatif 3 darab B, negatif 3B. Negatif 3 darab negatif 1, positif 3. Okey, so cikgu sambung ke atas. So 6 sama dengan 2B kuasa 2 tolak 5B tambah 3. So akan dapat 2B kuasa 2 tolak 5B tambah 3. Pindahkan ni. Tolak 6 sama dengan 0. Ni cikgu dah congak ni macam mana ni cikgu nak cakap Ini kalau siapa-siapa yang tak faham ni, ni sebenarnya 6 tu cikgu. Okey, 6 tu sebenarnya cikgu pindahkan di sebelah kanan. So kat sini akan jadi 0 sama dengan 2B kuasa 2 tolak 5B tambah 3 tolak 6. So ni cikgu dah kiri, cikgu dah pusingkan tu. So dia jadi macam ni. 0 tu cikgu dah pindahkan jadi sebelah kanan. Okay, so 2B kuasa 2 tolak 5B, 3 tolak 6 tu dapat negatif 3 sama dengan 0. So ni kita dah dapat persamaan kuadratik. So bila dapat persamaan kuadratik, tolong tekan kalkulator. Dah belajar masuk form 3 dulu kan. Jadi kat sini EKN tekan 2 sama dengan, ni tahu tak macam mana nak tekan EKN ni? Kan kalkulator awak macam ni lah, kosong je. So tekan mod, ambil EKN 1, degree 2. Okay. Degree tu maksudnya awak punya B tu berkuasa 2. Okay. So 2, A tu 2, tekan sama dengan, B tu negatif 5, tekan sama dengan, C awak negatif 3, tekan sama dengan. So dia akan keluar nilai X awak tu. Ataupun nilai kat sini. Kalau dekat kalkulator memang akan sentiasa keluar nilai X lah. Tapi kalau dekat sini awak kena tengok lah kalau dia guna B. So jawapan awak B lah. B sama dengan apa tadi? 3. Okay, satu lagi B sama dengan, tekan lagi sama dengan ni. So dia akan keluar X2. X2 sama dengan negatif 0.5. So kalau kalkulator bagi bentuk perpuluhan, awak kena tukar kepada pecahan. Tekan shift ABC, awak akan dapat pecahan dia negatif 1/2.
Okay, kat sini jangan lupa kurungan sama dengan kosong. Ni jangan tinggal ni. Tak kisahlah kertas 1 ke, kertas 2 ke, latihan ke, tolong jangan tinggal. Sebab latihan tu melatih kita, melatih cara penulisan. So takut nanti kalau jawab soalan mana-mana ke, nanti awak tertinggal ni 1 markah ni. So jangan tinggal. So B tolak 3 kat sini. Okay, ingat kalau B awak tu dia positif, so dekat dalam kurungan tu dia akan jadi negatif. So kalau kat sini 2 darab B lah, 2B. Kalau dekat sini tolak, dekat dalam kurungan dia akan jadi tambah 1. Okay. Okay, so dah dapat dah nilai-nilai B yang mungkin. So kalau tengok kat sini ada 2 nilai B. Okay, satu ialah 3 dan satu lagi negatif 1/2. Ni kadang-kadang dekat soalan tu kita ada clue. Tengok clue dia. Clue dia adalah dekat perkataan nilai-nilai. Cari nilai-nilai. So bila kita nampak soalan tanya nilai-nilai, maksudnya nilai B kita tu lebih dari 1 nilai. Ni tengok betul tak ada lebih dari 1. Betul lah ada 2 nilai B. Okay, so dah dapat nilai B kita. Okay, seterusnya nombor 2. Fungsi H ditakrifkan kalau ada bentuk tu, tolong cikgu suka tulis dalam bentuk kurungan ni. Hx sama dengan Kx tolak 3 per dengan X tolak 1. Okay. Cari nilai K dengan keadaan H2 sama dengan 5. Cuba tengok kat sini. Kita kena kenal pasti 2 ni apa, 5 tu apa. 2 tu apa tadi? Kita dah jawab tadi kan soalan 1. Kalau dia duduk dalam kurungan ini adalah objek. 5 ni ialah image. Okey, kat mana nak letak objek dengan image? Objek dekat X. So H2 sama dengan K darab 2 tolak 3 per X tu gantikan dengan 2 tolak 1. Tengok ni X ni. Ni kena tukarlah semua X tu. Dia serentak tu. So mana nak letak image? 5. 5 image letak dekat belakang. Letak je kat belakang tu, senang je. So 2K tolak 3 per 2 tolak 1 tu 1. So tak payah tulis 1/1. So sama dengan 5. 2K sama dengan 5 tambah 3, 8. K sama dengan 8 bahagi 2, 4. Okay. Pastikan student at maths, strong algebra. Ni sebab kadang-kadang cikgu terus congak-congak je. Okay. B, cari nilai K. Tadi kita yang A tu kita dah dapat dah nilai K. Yang B tu, awak janganlah fikir K. Janganlah fikir dekat K tu awak fikir. Kalau soalan bagi macam ni, mana nak letakkan 3? Mana nak letakkan K tu? Ni. 3 tu objek. K tu image. Okay, so image dekat X. Objek dekat X. Image dekat belakang tu. So tulis je H. X kita apa tadi? X3 sama dengan K darab X. X tukar jadi 3 tolak 3 per dengan 3 tolak 1. Mana nak letak image K ni? Letak je kat belakang. Okay, so senang je. 3K tolak 3 per 3 tolak 1, 2 sama dengan K. Selesaikan yang ni lepas tu 2 ni darab ke sana. 3K tolak 3 sama dengan 2K. 2K ke sini, 3 ke sana, 3 tolak 2, 1. K sama dengan 3. Okay, dapat jawapan. Okay. Seterusnya C. Okay, C. Ini HK sama dengan K. Macam mana ni cikgu? Objek dengan image sama je. Dia image ke objek sebenarnya ni. Okay. So kalau macam ni maksudnya objek dia ialah K. Image pun K juga. So gantikan je tempat dia. Mana kita punya H tadi? H. Cikgu highlight sikit lah. Ni kita punya fungsi tadi kan. So H yang tu. So H, X tu gantikan dengan K. Sama dengan K darab K. X tu ganti dengan K. Tolak 3 per dengan X tu K. Tolak 1. Image nak letak mana? Letak kat belakang. So dapatlah K kuasa 2 tolak 3 per K tolak 1 sama dengan K. Yang ni
Darabkan je. K kuasa 2 tolak 3 sama dengan K darab K tolak 1. Okay, ni asal bahagi pindah jadi darab Okey, awak bertabah je lah dengan yang cikgu tu. Cikgu ni, cikgu apa tak dengar suara cikgu nanti. So bertabahlah kita. Okey, so K kuasa 2. K darab negatif 1 negatif K. Lepas tu macam mana nak kira? K kuasa 2 tolak K kuasa 2 habis lah. Kosong. So negatif K sama dengan, negatif 3 sama dengan negatif K. Potong je. So dapat K sama dengan 3. Dapatlah nilai dia. Okey. Ni soalan ni penting sebab nanti kalau buat latihan ke apa memang akan jumpa benda-benda ni. Akan jumpa ni, serius. Benda ni adalah benda yang penting. Awak kena tahu mana nak letak objek dengan image. Okey. Soalan 2C tu kadang-kadang pay attention sikit dekat soalan C ni. Soalan ni kadang-kadang dia soalan boleh tanya cari nilai. Okey, cari nilai bukan. Dia ayat dia macam ni. Apabila fungsi memetakan kepada diri sendiri. Memetakan kepada diri sendiri ni maksudnya objek dengan image adalah benda yang sama. Macam yang C ni salah satu contoh dia. Okey. Bila objek K, image pun K. Kalau objek X, image pun X. Tu kena buat nota sikit. Tulis sikit. Tulis macam cikgu tulis kat atas ni. Nanti kalau buat latihan kapok kita jumpa perkataan ni. Cari nilai X apabila fungsi memetakan kepada diri sendiri. So macam mana nak buat? So kena gantikan objek jadi X, image pun jadi X. Okay, pastikan ingat tu. Okay, next. Nombor 3. Fungsi F ditakrifkan oleh, oleh ini. Okay, so akan ada Fx sama dengan modulus 4x tolak 3. Hitung F2, F negatif 2 dan F negatif 1/2. Okay, cikgu akan buat F negatif 2 je. So nanti yang F negatif 1/2 ni boleh buat sendirilah buat latihan. Okay. So F negatif 2. Ni kalau duduk dalam kurungan ni objek. Gantikan negatif 2 tu dengan gantikan X tu dengan negatif 2. So modulus 4 negatif 2 tolak 3. Okay. Nampak tak? Nampak tak ni? Ni X ni cikgu gantikan dengan negatif 2. Cubit pun ke kanan, ke kiri terasa. Macam tu. Okay, modulus negatif 8 tolak 3. Negatif 11. So kalau buang modulus dia akan jadi positif. Okay, so jawapan dia 11. Okay, yang F negatif 1/2 tak boleh buat latihan buat sendiri. So ni cikgu bagi jawapannya lah F negatif 1/2. Jawapan dia ialah 5. Okay, so 5 jawapan dia. Tolong buat latihan tu. Okay, ni A B. Nilai-nilai X dengan keadaan Fx sama dengan 1. Okay, cuba tengok kat sini. Fx sama dengan 1. 1 tu objek ke image? Kena fikir. 1 tu objek ke image? X ni objek. 1 tu image. Image dia duduk seorang ni. 1 tu duduk seorang tu. Dia bukan duduk dalam kurungan. Ni kalau dalam kurungan tu objek. So sama dengan 1 tu image. Jadi fungsi awak tu apa? Fungsi awak Fx sama dengan modulus 4x tolak 3. So gantikan objek dengan X. So Fx sama dengan modulus 4x tolak 3. Objek X, tak ada masalah. Sama je lah macam tadi kan. Macam fungsi asal ni. Image nak letak mana? Letak mana? Dekat belakang. Ingat tu. Dari tadi cikgu sebut. Kalau image letak je kat belakang tu. So nanti awak akan kira yang ni je. Kira yang tu. Cuba tengok nota balik. Macam mana nak cari nilai yang dalam modulus tu. Nilai X dalam modulus. Tengok nota balik macam mana cikgu buat. Kena split 2.
Ada dua. Satu, apabila 4x tolak 3 ni ialah positif 1. Dan satu lagi 4x tolak 3 sama dengan negatif 1. Kena kira ni. 4x sama dengan 4. So x akan dapat 1. 4x sama dengan negatif 1 tambah 3. 2. So x akan dapat 2 per 4. X sama dengan 1 per 2. Ada dua jawapan tu. Kalau tengok soalan, kita tengok soalan B tu kan. Cari atau hitung nilai-nilai X. Maksudnya nilai X tu akan lebih dari 1 nilai. Nilai dia. X sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Sebab bukan apa. Sebab kebanyakan student dia akan buat yang ni je. Positif 1. Yang lagi satu dia tertinggal yang ni. So clue dia kalau takut tertinggal ke apa, clue dia dekat soalan tu. Cari nilai-nilai. Kalau buat bila kira-kira kan awak dapat X sama dengan 1 je. Lepas tu dekat soalan nilai-nilai. Itu mesti lebih dari 1 nilai. Kena fikir. Mesti ada lagi satu jawapan X. Iaitu yang mula-mula yang ni bila dia adalah positif 1. Yang ni apabila dia negatif 1. Tolong digest betul-betul apa yang cikgu cakap ni. Tolong tulis. Tulis dan faham sekali. Jangan tulis saja. Tulis dan faham sekali. Okey, seterusnya C. C ni antara soalan yang cikgu bincangkan dekat part 1 tu. Part 1 dekat nota tu kan. Nota yang cikgu brief mula-mula tu. Macam mana nak cari domain apabila fx kurang daripada negatif 1. So ni macam mana nak buat ni fx kurang daripada negatif 1. So awak tengok fx awak ialah fx sama dengan modulus 4x tolak 3. So ni fx awak. Kan fx sama dengan yang ni kan. So yang ni fx ni dia kurang daripada 1. So 1 tu image dia. Mana nak letak image? Letak dekat belakang. Letak belakang. Kurang dari 1. So akan kira yang ni je. Cuba refer nota balik macam mana kalau ada ketak samaan tu. So akan buat 4x tolak 3 kurang daripada 1 lagi 1 4x tolak 3 lebih daripada negatif 1. Itu kena kalau tambah negatif ni kena tukar simbol. Okay, itu cikgu pun dah brief macam mana, kenapa kena tukar simbol tu. Cikgu dah brief dekat part 1 tu. Siapa yang lupa tu tolong tengok balik video part 1. Okay, so kat sini awak boleh cari 4x. Ni pun cikgu dah brief. Bila nak kena tukar simbol, bila tak tukar simbol. Okay. So itu semua kena refer balik video part 1. Okay, yang ni akan dapat nilai X. Yang ni 4X lebih daripada negatif 1 tambah 3 dapat 2. So X lebih daripada 1 per 2. So dekat sini awak kena tengoklah mana kawasan dia. Kalau 1 per 2 kat sini, 1 kat sini. So dia kata X kurang daripada 1. Kurang daripada 1 kat sinilah kurang daripada 1. Lepas tu X lebih daripada 1 per 2. Okay, so ni kawasan yang kena, sama-sama kena. So kat sini, okay. So jawapan awak, tengok ni. Kalau ada satu kawasan lorekan macam ni, so jawapan kena gabung X antara 1 per 2 ke 1. Okay. Kalau tengok kat situ, cara cikgu tulis macam ni dia simbol dia tu dua-dua ke kiri dia takkan ada X macam ni lah, jangan buat pelik-pelik macam ni tak ada ada tu yang macam ni lah, no sebenarnya tak ada. Kalau nak tulis X antara, memang dua tanda ni ke kiri. Tolong macam-macam student ni. Okay. Ataupun kalau tengok kat situ, ni kalau kita tengok ni X lebih daripada 1 per 2. Ni X lebih daripada 1 per 2. Inilah dia. Lepas tu X kurang daripada 1. X kurang daripada 1 yang ni.
Nampak tak? X kurang daripada 1. So digabungkan tu. Okay, next. D. D tu domain, okay, hitung domain tu X lah. Tengok tak? Tengok ni. Yang C tadi, domain tu X. Maksudnya last kali akan dapatlah domain dia apa. Okay, D domain bagi fx lebih daripada 5. So 5 ni image ingat pesan cikgu, mana nak letak image? Dekat belakang. So fx sama dengan modulus 4x tolak 3. Letak image kat belakang tu. Lebih daripada 5. So nak cari nilai x yang dalam modulus, kena split 2 So 4x tolak 3 lebih dari 5. Satu lagi. 4x tolak 3 kurang dari negatif 5. Okay. 4x lebih daripada 8. X lebih daripada 2. Yang ni 4x kurang daripada negatif 5 tambah 3 negatif 2. Okay, X kurang daripada ni pindahkan negatif 2 per 4. X kurang daripada negatif 1 per 2. Okay, kalau kat sini kalau kita buat garis macam tadi tu, boleh je nak check kan, nak tulis jawapan asing ke nak tulis jawapan gabung macam tadi. So yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan Iaitu 1 per 2 belah kiri, 2 sebelah kanan. So X lebih besar daripada 2 kat sini, X kurang. Nampak tak? Asing kan? Lorek dia asing. So jawapan dia asing lah. Yang ni. X asing dengan yang ni. So boleh tinggal jawapan macam tu je. X lebih daripada 2. X kurang daripada negatif 1 per 2. Okay, tolong. Soalan ni penting Ni siapa yang form 4. Siapa yang form 4 pastikan apa ni. Ni kena apa ni, bagi highlight sikit soalan ni. Tanda sikit. Sebabnya kebanyakan student masa form 4 dia ingat lagi benda ni. Naik form 5 dah lupa dah. So kena pay attention dekat soalan ni. Especially yang apa ni, ketaksamaan tadi. Soalan C dengan D tu. Ni cikgu cakap betul-betul ramai form 5 yang lupa macam mana nak buat yang tu. Ni yang kena sentiasa ingat ni. Okay, next. Nombor 4. Okay, nombor 4 diberi Gx sama dengan modulus 6 tolak 2x. Cari nilai-nilai x jika, tengok nilai-nilai x. Maksudnya nanti nilai x awak tu ada 2 nilai. Ataupun kalau tak 2 nilai, lebih dari 1 nilai lah. Okay. Jika Gx sama dengan x. Inilah yang membuktikan kepada diri sendiri tadi tu. Objek dia x. Image pun x juga. So gantikan je. G objek X. Ni tak terkesan lah. 6 tolak 2X. Lepas tu dia kata sama dengan image pun X. Image nak letak mana X ni? Letak dekat belakang. Okay, so yang ni split 2 je. 6 tolak 2X sama dengan X. Lagi satu 6 tolak 2X sama dengan negatif X. Okay, so kira je. Yang ni dapat 3X sama dengan 6. So X sama dengan 2. So yang ni negatif X sama dengan negatif 6. X sama dengan 6. Okay, so senang je ni. Nanti dekat dalam latihan dalam buku teks tu, cuba buat yang latihan intensif ataupun latihan pengukuhan. Buat tu. Yang ni cikgu ambil soalan latih diri. Okay, tengok nombor 5. Fungsi F ditakrifkan oleh Fx sama dengan Mx tambah C. Tulis dulu. Tata tanda dia dalam bentuk ni. Mx tambah C. Diberi F2 sama dengan 7. F4 sama dengan negatif 1. Cari nilai M dan C. Okey. Cuba tengok maklumat apa yang dia bagi. Dia bagi maklumat ni. Dia kalau bagi maklumat ni, memang maklumat tu akan guna dia. Tak kisahlah nak jawab soalan A, B ke C ke. Cuba tengok maklumat ni. F2 sama dengan 7. Mana nak letak 2? Mana nak letak 7? 2 tu ialah objek. 7 tu ialah image dia. So mana nak letak objek?
dekat X. Okay, so gantikan objek tu dengan X. So F 2 sama dengan M darab dengan 2 tambah C. Lepas tu image nak letak mana? 7. Letak dekat belakang. Siapa? So kira yang ni. 2M tambah C sama dengan 7. Lepas tu tak boleh nak kira. M tak boleh nak kira, C pun tak boleh nak kira. So yang ni akan jadi persamaan yang pertama. Okay. Biasanya kan kalau soalan macam ni awak kena guna persamaan serentak. Sebab dia ada bagi dua maklumat yang kalau tengok kat sini, dua maklumat ni tentang objek dengan image. Ini maklumat satu, ini maklumat dua. So maklumat dua tu masukkan 4 ni objek, buat lagi satu persamaan. Ni objek, negatif 1 tu image. Masukkan dalam persamaan kita. F, X tu jadi 4 sama dengan M darab 4 tambah C, image belakang, tak kat belakang. So 4M tambah C sama dengan negatif 1. So ni adalah persamaan yang kedua. Soalan macam ni banyak banyak kali keluar. Kadang-kadang dia bagi soalan macam bentuk ayat macam ni. Ada soalan dia bagi dalam gambar rajah anak panah. So kalau nak jumpa soalan macam tu, kena buat banyak latihan. Nanti awak akan jumpa. Okay. So macam mana ni soalan A So macam mana nak cari nilai M dengan C? Buat persamaan serentak. Nak buat penghapusan boleh, nak buat penggantian boleh, tak ada masalah. So 2M tambah C sama dengan 7. 4M tambah C sama dengan negatif 1. So ini cikgu buat penghapusan So C tolak C kosong, 2 tolak 4 negatif 2M sama dengan negatif 7 tolak negatif 1, 8. So M awak akan dapat 8 bahagi negatif 2, dapat negatif 4. Bila dah dapat M, carilah C. Nak guna persamaan mana ni? Nak kira C. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Tak ada masalah. So katakanlah cikgu nak guna persamaan 1 tu. 2M tambah C sama dengan 7. So 2M tu gantikan nilai yang kita dah dapat tadi. So negatif 8 tambah C sama dengan 7. So C sama dengan 7 tambah 8, 15. Okey, dapat. Okey. Boleh tulis. Ni kalau join kelas cikgu ni, cikgu akan selalu tanya ada soalan tak. Ni sebab cikgu buat video. So tak boleh nak tanya soalan lah. Kalau nak tanya soalan kena BM cikgu. Okay, next. B. Okay, seterusnya B ni cikgu padam balik apa yang cikgu highlight tadi tu. Nak jawab soalan B. Image bagi 2 di bawah F. So 2 ni apa? Image ke objek? Cari tengok soalan. Cari image. Maksudnya image tak tahu. Dia suruh kita cari. Cari apa? Cari image. So image tu yang kita tak tahu apa. Jadi bagi 2. 2 ni objek. Bila dapat soalan ni tolong tulis macam ni. Tolong bulatkan. Tolong tulis 2 tu image ke objek. Kita nak buat careless kan. So kena hati-hati. Tengok fx awak sama dengan mx tambah c kan tadi. So awak dah dapat dah nilai m dengan c. So gantikanlah m awak tu berapa tadi? M negatif 4 x c awak 15 kan. So tambah 15. Okay, so ni fungsinya. Kita nak jawab soalan B. Cari image bagi 2 di bawah F. Di bawah F tu maksudnya menggunakan fungsi F lah. Ni fungsi F. Nak cari, okay. Dia objek tadi kan. 2 tu objek. Gantikan 2. Negatif 4 darab 2 tambah 15. So image dia tak tahu apa kan. So ni lah nak cari image lah ni. So negatif 4 darab 2, negatif 8 tambah 15. So dapatlah 15 tolak 8. Dapat 7. Okay. So image dia ialah 7. Senang je. Okay, next C. Nilai X yang tidak berubah di bawah pemetaan F. Nilai X yang tidak berubah tu maksudnya memetakan kepada diri sendiri tadilah. Okay. So punya Fx tu sama dengan negatif 4x tambah 15. Ini fungsi sebab kita dah dapatkan nilai M dengan C tadi. So dia kata nilai X yang tidak berubah. Maksudnya bila objek X, image pun X. So mana nak letak image? Kat belakang. So kira sahaja ni.
15. Okey, so 15 sama dengan X tambah 4X dapat 5X. Jadi X akan dapat 15 bahagi 5 akan dapat 3. Okey, so jawapan kita ialah 3. X sama dengan 3. Kalau awak tengok kat sini, kalau gantikan fx awak tu dengan 3 kan, image mesti awak dapat 3 juga. Kalau tak percaya boleh test. Negatif 4 darab 3 tambah dengan 15. Akan dapat berapa? Negatif 4, negatif 12 tambah 3 tambah 15 akan dapat 3. Nampak tak? Ini dia. X3, image pun 3. Nilai X tu tak berubah. Ni pun satu ayat ni. Nilai X tidak berubah. Itu mementingkan kepada diri sendirilah. Kalau nak tambah dalam nota pun boleh. Nota yang cikgu suruh awak tulis kan. Nota ni kan. Kalau ada pertambahan yang awak nak tambah ke apa, tu boleh tambah. Ni cikgu bagi contoh je nota ni. So, yang ni awak kena tulis lah. Nanti senang nak rujuk. Bila buat latihan fungsi, so senang. Kalau nak rujuk, boleh rujuk yang ni. Okay, ataupun kalau nak exam ke apa, so boleh rujuk nota. Supaya setiap tajuk tu kita tak miss. Tak miss something. Tiba-tiba kita study dah. So semua study tapi tak study lah pula fungsi mutlak. Lupa. Itu kita takut tu. So that's why setiap topik at maths ni awak kena buat satu nota lah. Okay, nota ringkas. Supaya awak boleh express tadi. Okay, nanti kita akan sambung dekat bawah ada lagi tu tentang fungsi gubahan dan fungsi songsang. Yang ni pun cikgu rasa dalam 1 jam juga ni. Ini kita akan belajar, kita akan cover semua tentang fungsi gubahan dan fungsi songsang. Okay, dekat video part 3. Okay, jumpa dekat part 3. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.